dalam gedung parlimen. Maksudnya kita cakap pada orang kaya, cakap pada orang-orang yang sibuk dengan dunia, seolah tidak bermanfaat. Atau berpidato lucu-lucuan di rumah orang kematian. Seolah gitu, buat lawak dalam majlis orang mati. Boleh baik dah. Atuk dia uh, Buya Hamka punya apa nama analogi. Uh, atau berpidato sedih pada hari perayaan. Gitu. Seolah-olahnya tak ada, itu tak guna tu. Macam tu. Atau juga berpidato sedih pada hari perkahwinan. Atau berpidato membenci harta pada rakyat miskin. Cerita pada miskin. Kita janganlah melampau-lampau dalam mencari harta. Kalau kaya gini. Semua rakyat tu orang miskin belaka. Tu tak ada guna. Maka bukanlah memberi peringatan yang dilarang dalam ayat ini, melainkan yang dilarang ialah memberi peringatan yang tidak ada manfaatnya kerana tidak tahu waktu dan tempatnya. Gitu lah. Kaedah Buya Hamka. Contoh dia beri lah. Lebih kurang maksudnya tidak bermanfaat peringatan itu kepada orang yang, kalau yang kita beri tu, contohnya benda tu mungkin terlalu ilmiah ataupun asyik lawak-lawak saja, atau uh, macam Buya Hamka sebut tadi, tempat orang mati kita buat lawak, tempat majlis kahwin kita buat bersedih. Sebab tu sahabat-sahabat, saya teringat tu bila kita sebut begitu, Nabi ajar tu, Nabi ajar sahabat-sahabat, Nabi ajar hubungan suami isteri. Antaranya suami isteri lah. Kalau suami sedih, walaupun isteri ada berita gembira, jangan buat gembira. Cari pasal. Jangan buat muka happy kalau suami sedih. Ada ni, ada. Atau kalau isteri sedih, suami janganlah buat happy. Tidak bermakna Nabi kata kalau suami happy, suami sedih, isteri tak boleh buat muka happy. Isteri pun begitu juga. Kalau isteri sedih, suami jangan buat happy. Gitu, ada tu. Atau kalau suami gembira, isteri jangan buat muka sedih. Atau begitu juga sebaliknya. Kalau isteri gembira, suami jangan buat sedih. Lepas tu barulah boleh cerita benda sedih tu. Raikan dulu kegembiraan dia. Mana tahu ada suami simpan kegembiraan itu, nak cerita, dia hanya nak cerita pada isteri saja. Ini kata manfaat ni. Manfaat. Tapi tiba-tiba balik suami buat sedih. Jadi suami lamuk. Jadi tak bermanfaat lah kalau nak cerita benda gembira tadi pada isteri yang sedih. Jadi tak bermanfaat. Sebab jangan main. Allahu Akbar. Peringatan. Sebab tu Allah sebut, fadzakir in nafa'ati zikra tu. Berilah peringatan kerana peringatan bermanfaat. Ada ke maknanya tak bermanfaat? Ada lah. Ada peringatan tak bermanfaat ni. Kepada siapa? Kepada orang yang tak sampai benda tu. Tak sampai mana peringatan itu. Sebab tu, sahabat mulia sekalian, kalau suami gembira ataupun isteri gembira, suami tak boleh buat sedih. Sebab biasanya kalau, terutama lagi kalau isteri, dia kadang-kadang terlalu yang gembira tu, dia nak kongsi dengan suami dulu. Tiba-tiba balik rumah suami buat mocong, isteri tak jadi nak pakai betul gembira tu. Tu masalah. Sebab tu sahabat mulia sekalian, Nabi SAW tidak tinggalkan satu pun urusan kecuali ada panduannya daripada Allah dan Rasul, insyaAllah. Kemudian inilah sebahagian ucapan Amirul Mukminin. Ali radhiyallahu anhu, iaitu engkau tidak sepatutnya mengajarkan sesuatu kepada satu kaum di luar kemampuan akal mereka. Jika hal itu engkau lakukan, maka akan menjadi fitnah bagi sebahagian di antara mereka. Dan Ali pun berkata, ajarkanlah ilmu kepada manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Itu pula. Kita ajar orang jadi kafir. Atau orang jadi makin jauh daripada agama. Itu bahaya. Sebab tu agama ni jangan menyebabkan orang berasa susah nak buat. Tapi tidak artinya mudah-mudah. Tidak bermakna mudah-mudah.
Misalnya macam semalam kita sebut contoh kan, yang solat pergi jalan tu. Orang nak solat tu satu hal, ada bagus dah. Kita bagi puji dulu situ tak. Tapi biarlah tempat yang selamat. Gitu. Bagus dah. Atau kita kata uh, kita cerita sesuatu yang uh, menyebabkan dia jauh daripada agama. Misalnya kalau ada orang bukan Islam dalam majlis kita, dah kita pun kata, kafir ni masuk neraka, tak ada harapan masuk syurga. Allah kecil hati dia. Memanglah begitu, tapi dalam keadaan begitu, tidak boleh jadi fitnah pada agama. Ha. Ha. Atau kita kata, contoh, saya selalu buat contoh ni, orang datang nak bertaubat. Misalnya dia tak pernah solat, tiba-tiba dia nak solat. Kemudian dia tanya yang saya tinggal tu macam mana? Kita tanya dia, kenapa awak tanya macam tu? Dia kata kalau saya tanya ustaz, ustaz kata kena qada, wajib qada. Saya 40 tahun dah tak solat, nak qada, mati saya kata. Kita tanya dia, patut awak rasa macam mana? Saya kalau setakat solat, nak mula solat ni saya bolehlah, kalau nak qada, baik saya tak solat, tak payah solat sampai mati. Kita bagi cadangan yang dia nak tu. Tak apalah, awak tak payah qada. Kalau boleh, awak qada lah, sebaik-baiknya qada. Kalau tidak, awak minta ampun lah, mudah-mudahan Allah Maha Pengampun. Allah sentiasa menanti-nanti permohonan ampun maaf dari hamba-Nya melakukan dosa pada waktu malam. Pada siang hari, Allah menunggu taubat hamba-hambanya yang melakukan dosa pada waktu malam. Bila waktu malam tiba pula, Allah menunggu-nunggu hamba-Nya datang untuk bertaubat, mohon ampun, mana-mana yang melakukan dosa siang hari. Manusia malam, Allah mengampunkan dosa. Siang malam, Allah Maha Pengasihnya. Maha Pengasihnya Allah SWT yang mengampunkan dosa-dosa kita, besar atau kecil. Tunggu-tunggu, menunggu-nunggu untuk mengampunkan dosa. Sebab tu saya cakap dengan pelajar-pelajar kita, sebelum kita jemu untuk meminta ampun, sebelum kita jemu untuk meminta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah tidak pernah jemu untuk mengampunkan kita. Gitu. Kadang-kadang orang dia letih nak berdoa. Kadang-kadang apa? Banyak doa, ya Allah, yang aku macam lepas-lepas lah, macam biasa tak arah. Memang begitu. Pakai borong. Tak? Macam lepas-lepas, ya Allah, amin. Dah ada sama ya Rabbana dalam nak musna Rabbana atina Rabbana hablan azam. Tak macam tak makbul, angkat tangan lepas solat. Macam lepas-lepas, ya Allah. Sudah. Aku ajar gitu. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, jangan kita menemukan fitnah pada agama. Apa saja. Sebab tu kena sentiasa belajar. Sebab kadang-kadang ni kita nak cakap ni agama dah tak. Kenapa tak boleh? Tak boleh, tengok situasi, tengok keadaan. Kemudian selanjutnya firman Allah Ta'ala, saya zakir man yasha, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Yakni orang yang hatinya takut kepada Allah dan ia meyakini bahawa ia akan bertemu dengannya, akan dapat mengambil pelajaran dari apa yang kamu sampaikan, wahai Muhammad. Ini ada saya baca apa semalam. Tapi sedap bahasa dia. Ni Dr. Abah Zuhaili sebut apa, dia kata apa? Dia kata kata Abu Zal lagi, aku bertanya. Dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang terkandung dalam suhuf Musa? Maka sabda Nabi SAW, semua yang ada dalam pengajaran aku harian. Dalam pengajaran. Semua ada dalam pengajaran. Kata Nabi, aku hairan. Bagaimana seorang yang yakin dengan mati, ni sahabat-sahabat, dengan elok-elok. Ni untuk saya sendiri. Untuk saya sebenarnya. Bagaimana seseorang yang yakin dengan mati, tapi masih lagi boleh bergembira. Bagaimana seseorang yang yakin dengan mati, tapi masih lagi boleh bergembira dengan dosa. Buat dosa tanpa takut. Kalau buat dosa takut tu makna boleh tahan lah sikit. Boleh tahan sikit. Lagi bagus tak buat dosa. Tapi bukan manusia tu. Itu Rasul. Malaikat. Atau aku hairan bagaimana seorang yang yakin dengan qadar, seorang yang yakin dengan qadar, tapi masih bersusah payah. Maksudnya apa?
sehingga lupa kepada Allah Ta'ala. Besok payah cari rezeki ni. Sampai tak solat, sampai tak berkojok, sampai tak tu, sampai tak ni. Pasal apa? Pasal nak cari makan. Tak, jual. Bukan kita nak hina orang jual rambutan, durian tepi jalan tu. Jual buah durian tu. Sikit je. 4-5 biji, 4-5 bakul ya depan tu. Ada rambutan, ada dalam 20 kilo. Tak pergi Jumaat. Tunggu situ. Tak. Maknanya, dia kalau tanya, dia tu orang Islam. Tanya rukun iman, ada berapa? 6. Yang terakhir, belum ada kodok kodar. Tunggu durian orang nak beli sampai lupa orang Ta'ala. Tu Nabi heran. Kata juga, aku heran dengan orang yang telah melihat dunia dan orang-orang yang bergelombang di dalamnya, bagaimana dia boleh tenang dengan dunia ini. Bagaimana kita boleh tenang? Nabi kata, aku heran bila melihat orang yang sudah melihat dunia dan gelombang-gelombang yang ada di dalamnya, tetapi dia boleh tenang dengan dunia ini. Dan aku juga heran dengan orang yang yakin dengan hisab, tapi masih lagi tidak berbuat amal. Orang yang yakin dengan hisab, tapi masih lagi belum beramal. Aku heran, kata Nabi. Kata Abu Zar lagi, aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, adakah terdapat pada kita ni pegangan yang ada dalam tangan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa daripada apa yang telah diturunkan Allah kepadamu? Maka Nabi SAW baca, ya, bacalah wahai Abu Dhar. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim. Baca tu. Maknanya sama je perintah yang Allah Ta'ala pada Nabi Musa, pada Nabi Ibrahim, sama. Semua ni Allah diminta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sekalian, Nabi heran. Kita dah yakin dengan mati, tapi kita macam tidak peduli. Masih boleh bergembira. Nak tu kalau sahabat-sahabat ingat, Ibrahim An-Nakhai, kan dia buat 10 macam kita panggil apa tu, macam 10 kata-kata hikmah. Antara ni ambil ni daripada hadis Nabi ni. Yang Ibrahim An-Nakhai itu sebut apa? Dia sebut kita tahu syurga tu ada, tapi kita tidak berusaha untuk mendapatkannya. Kita tahu neraka tu ada, tapi kita tak berusaha untuk menjauhkannya. Kita tahu mati itu pasti, tapi kita belum pernah bersedia. Kita tahu rezeki itu telah ditentukan, tapi kita sibuk dengan mencari rezeki sampai melupakan Tuhan. Apa lagi? Ada 10. Siapa ingat yang Ibrahim, boleh cek dalam internet, dalam Google tu. 10 pesanan Ibrahim An-Nakhai dalam pengajarannya. Ataupun type 10 pesanan Ibrahim Nakhai. Antara dia ambil hadis ni. Jadi sebab yang mulakan sekalian, berilah peringatan, mudah-mudahan peringatan itu akan memberi manfaat kepada kita semua. Kemudian wa yatajannabul ashqa alladhi yaslanna narul kubur. Zakkar man syaa, orang takut kepada dan akan mendapat pelajaran. Orang yang hatinya takut kepada Allah dan meyakini bahawa dia akan bertemu dengannya dapat mengambil pelajaran dari apa yang kamu sampaikan, wahai Muhammad, insya-Allah. Dan sebaliknya, wa yatajannabul ashqa alladhi yaslanna narul kubra summa la yamutu fiha wa la ya. Orang yang celaka, yakni orang kafir, akan menjauhinya, iaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Di neraka ni, dia tidak akan mati. Semalam saya sebut serangkah. Sehingga dia tidak akan beristirahat dengan tenang. Itu pun tidak hidup dalam hidup yang bermanfaat baginya. Sebaliknya, ia hidup sengsara, merasakan azab yang sangat pedih dengan berbagai macam siksaan. Kalau dalam buku ni, bagus buku ni. Saya pernah tunjuk ke belum masa ni? Malapetaka Akhir Zaman, Ibnu Katsir. Hak dia juga ni. Hak kita buku tafsir kita baca ni, tafsir dia juga ni, tafsir Ibnu Katsir. Dalam ni, dalam ni ada
Dia punya buku dia ni, Malapetaka ni, akhir zaman dia tu dah 1035 muka surat lah kalau yang terjemahan. Kalau yang Arab dalam 400 muka surat lebih kurang. Cuma nak sebut dalam ni sahabat-sahabat mulia. Tak. Dia sebut api neraka, dalam ni Nabi sebut api neraka yang tidak menerangi dan hitam pekat. Nyala tu nyala tapi tidak menerangi. Kalau api kita ni kita buka dia cerah. Tak. Tapi kalau api neraka dia nyala tapi dia gelap. Api apa gitu. Lepas tu neraka ni banyak cerita lah tuan-tuan. Sahabat yang saya muliakan. Saya baca tajuk ringkas dia. Antaranya kalau di sini sebut tentang neraka ni, kalau apa nama Ibn Katsir sebut kalau neraka jauhnya sebanyak mana Allah. Rasa dia sebut dulu tapi saya sebut sekali lagi. Antaranya kedalaman Jahannam adalah di antara jarak jatuhnya batu yang dilempar 70 tahun. Tu kan saya rasa pernah cerita dulu hadis Nabi duduk di Madinah, tiba-tiba bunyi benda jatuh tu, bunyi kuat. Nabi tanya, tahukah kamu bunyi apa itu? Maka kata sahabat Allah Rasulullah alam. Maka kata Nabi SAW, itulah bunyi neraka yang bunyi batu yang baru sampai ke dasar neraka setelah dicampakkan 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu. Ini muka surat 743. Apa yang dalam ni 743. Dalam apabila sebuah batu dilemparkan ke dalam Jahannam, pastilah ia jatuh melayang selama 70 kharif. 70 kharif ni maksudnya musim gugur sebelum dia sampai ke dasarnya. Imam Tirmizi, Al-Bahaqi, Hafiz, Abu Nuaim, Al-Asbahani meriwayatkan dengan lafaz dari sebuah hadis dari Abdullah bin Mubarak, dari Ambasah, dari Habib bin Abu Umrah, dari Mujahid, dari Ibn Abbas. Rasulullah SAW berkata, tahukah kalian seperti apakah luasnya Jahannam? Maka kata mereka, tidak. Maka kata Nabi, benar demi Allah kalian tidak mengetahuinya. Sesungguhnya jarak antara daun telinga seseorang dari kalian dan belakangnya adalah sejauh 70 kharif. Ini 70 musim gugur. Di dalamnya mengalir bagai-bagai nanah dan darah. Dan kami bertanya, apakah ia mempunyai sungai-sungai? Nabi berkata, tetapi sungai-sungai yang busuk. Kemudian beliau menjawab, apakah kamu tahu luas apakah Jahannam itu? Kata sahabat-sahabat, tidak. Kata Nabi, benar. Kamu memang tahu. Demi Allah, kamu tidak tahu. Kemudian Ibnu Aisyah mengatakan kepadaku bahawa dia bertanya kepada Nabi SAW tentang firman Ta'ala, wala ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah wassamatu matwiyatun biyaminih. Bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Aisyah bertanya, di manakah manusia ketika itu? Beliau berkata, di tepi Jahannam. Apa maksudnya? Luas sangat. Kalau gunung tepi bukit semua ni digulung-gulung, langit digulung, bumi digulung, mana kita masa tu mana? Kita di tepi Jahannam. Luas tu kan langit kan luas, bumi kan luas. Tiba-tiba semua tu digulung, kita berada di tepi je. Mana sikit sangat tu. Jangan sikit je tinggal. Sebab tu sebab dimulakan Allah Ta'ala berhati-hatilah supaya kita tidak masuk di dalamnya, insya-Allah. Waliyazubillah min zalim. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan dengan mengatakan sabda Nabi SAW. Saya bacakan maksud dia. Adapun penghuni neraka di mana mereka adalah penghuni sejati. Penghuninya sejati. Maka mereka tidak pernah mati dan tidak pula hidup. Sebab hidup pun tak guna. Macam tak hidup, mati pun tidak juga. Nama dia hidup tidak, mati pun tidak. Betul? Adapun orang yang hendak diberi rahmat oleh Allah, maka Allah mematikan mereka di neraka. Maksudnya Allah memperbaiki nasib dari kurang baik kepada yang lebih baik. Allah mematikan mereka di neraka. Ya, ini setelah disiksa selama dikenaki Allah Ta'ala. Tempoh. Jadi nak pindah. Itu ada. Maksudnya itu akan diberi rahmat Allah Ta'ala. Orang yang macam tu seolah-olah Allah nak mematikan, maksudnya nak menghabiskan azab neraka tu. Lalu para pemberi syafaat mula memberi syafaat. Sehinggalah seseorang dari pemberi syafaat itu
mengentaskan itu maksud sini kita panggil apa ni? Mengangkat. Kita panggil apa? Memperbaiki nasib. Boleh juga. Membela beberapa orang dari neraka. Lalu Allah menumbuhkan mereka. Ini menumbuh, mana memulihkan orang dari neraka tu. Atau Nabi bersabda, lalu mereka tumbuh di sungai Al-Hayah, sungai kehidupan. Atau beliau bersabda, Al-Hayah, hidup juga sama ya. Dan semua tu bererti maknanya hidup. Atau beliau bersabda, di sungai syurga, maka mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya biji di dalam arus sungai yang mengalir. Itulah Allah Ta'ala nak menghidupkan semula tu. Lepas tu sahabat-sahabat yang memerlukan sekalian, perhati kalau sebut syurga Allah sebut sungai. Sebut syurga, neraka pada juga sungai, tapi sungai tadilah yang busuk tadi. Ya. Tapi kalau syurga sebut sungai yang mengalir airnya begini-begini, air susu, air madu, sungai air. Tapi arak yang dalam sungai tu tak sedap lagi. Arak yang Rahikul Makhtum tu lagi sedap. Kita bincang dulu kan. Nah, kemudian Abu Sa'id mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, "Ama tarawna asy-syajarata takunu khadra, thumma takunu safra, thumma takunu khadra." Pernahkah kamu melihat pohon menjadi hijau, warna daunnya, kemudian berwarna kuning, kemudian berubah kembali warna hijau? Abu Sa'id berkata, sebahagian sahabat berkata, seakan-akan Nabi SAW berada di pendalaman. Macam Nabi ni, di pendalaman. Kan tempat comel lah kalau kita. Berartinya sahabat-sahabat mereka sekalian, orang-orang yang dimasukkan dalam sungai hayat tadi, dia akan jadi gitulah. Dia hijau, kemudian kuning, kemudian hijau. Begitulah kalau kita tengok musim-musim kat dunia tak. Kalau musim luruh tak comel. Kering, panas, tak ada daun. Nak berteduh di bawah apa? Tak. Panas. Bersepah daun-daun bawah pokok. Tapi kalau musim bunga, cantik kan? Dia kalau mula musim luruh, kemudian musim bunga tak? Musim apa? Kita tak ada musim-musim tu. Kita musim panas, musim hujan ya. Kan cantik kalau musim bunga, masa musim bunga tu kan cantik. Begitulah seolah-olah manusia tadi yang telah dicelupkan dalam sungai hayat. Tapi lama lah neraka, tak payahlah. Tak payah celup, kita bakal masuk syurga terus, insya-Allah semua. Kita tanya budak-budak macam tu lah. Nak, awak nak masuk neraka, tak nak solat ni. Kita kau Islam, tak masuk syurga juga. Ya, masuk syurga juga, tapi berapa lama? Katalah Allah Ta'ala suruh masuk neraka setengah hari. Sekejap je setengah hari. Setengah hari akhirat, bukan setengah hari dunia. Setengah hari akhirat, 500 tahun. 500 tahun dunia. Nak duduk? Tak payahlah. Batu walaupun kecil, kebaikan buatlah. Untuk saya ya, untuk saya juga. Walaupun kecil dosa tu, tinggalkanlah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi kalau terbuat dosa atau membuat dosa, bertaubatlah. Allah sentiasa menunggu taubat daripada hamba-Nya. Hamba yang berdosa waktu malam, Allah tunggu pada pagi-pagi itu kau hamba dia bertaubat. Alhamdulillah kalau bertaubat, datanglah untuk bertaubat. Kalau buat siang, Allah tunggu malam-malam. Kalau orang yang berdosa siang tadi datang untuk bertaubat. Siang malam Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Ahmad juga mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan bahawa Rasulullah sabda, panjang hadis, saya bacakan maksud dia. Adapun penghuni neraka di mana mereka adalah penghuni sejati, maka mereka tidak pernah mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Akan tetapi ada satu golongan manusia atau sebagaimana sabda Nabi, yang dijilat oleh api neraka kerana dosa-dosa mereka atau kerana kesalahan mereka, maka Allah mematikan mereka beberapa waktu. Sampai ketika mereka menjadi arang. Rentung lah maksud rentung. Pintu syafaat dibuka. Lalu mereka dikeluarkan dari neraka. Kelompok demi kelompok. Lalu mereka disebar di sungai-sungai syurga. Disebar, dicelup Islam. Dimasukkan ke dalam sungai-sungai syurga. Lalu dikatakan, wahai penghuni syurga, tuangkan air kehidupan kepada mereka. Maka mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji yang berada dalam arus sungai yang mengalir. Sahabat yang semulakan sekalian, perasan tak kalau orang pengsan? Orang pengsan kan, orang tak sapu gam kat muka dia, ambil gam ni, duduk ni, dan kalau pengsan kita sapu gam bangun, biasa budak-budak ni. Orang tu, orang sapu air. Tak sapu gam, tak bangun. Gang gajah di mata, tak buka. Orang sapu air. Dan bila buka mata, kena air. Pasal apa kena air?
Kenapa sapu di muka? Sebab segala-galanya duduk di belakangnya. Dalam ni, sapu di sini, dia akan memberi kesan yang di belakang tu, dia akan cepat-cepat sedar. Kalau nak cerita orang sapu air, begitulah juga sahabat sekalian. Bila sapu air tu, walaupun orang pensar tadi, buka mata. Dia tanya, kat mana saya? Sama persis dalam syurga. Belum ni tapi belum masuk syurga lagi ni. Baru nak masuk syurga, dalam proses. Sama juga. Sama juga kalau kita mati. Nanti kalau kita mati, sejak lagi ke esok lusa ke, kalau kita mati, bila roh dah keluar, dah masuk dalam kubur, kita alam barzah tu kita akan bangkit. Kita akan bangkit. Bangkit. Kita pun tengok oh mati dah aku ni. Mati dah ni dalam kubur. Tapi masalahnya kamera tak boleh rakam sebab yang bangun tu bukan di dalam kubur, di alam barzah. Alam barzah. Yang bangun tu. Kita bangkit. Sebelum malaikat datang, kita bangkit. Mati dah aku. Terbaring. Malaikat datang. Ma rabbuka. Seterusnya lah. Jawablah soalan-soalan bocor itu. Sama juga. Kita kalau kemalangan, bom pensan. Buka-buka mata. Kat mana saya tengok putih. Dah. Dia ingatkan kat syurga, rupanya kat hospital. Dah. Kain lansir putih. Apa ni? Katil putih. Semua putih kat hospital. Oh, matilah aku. Lepas tu nurse datang tengok nurse perempuan. Ini bidadari kan ni? Lepas tu datang sister tua sikit. So ada juga bidadari tua nak cegah. Tu kan juga tu hospital. Tapi nak sebutnya, bila kita bangun, dia jadi macam tu lah. Seolah-olah kita ni baru bangun, baru sedar. Oh gitu. Itu. Macam orang ngantuk kat sembah air, bangun lalu. Sebenarnya, kalau kita baca banyak-banyak sikit lah. Baca banyak-banyak. Bukan banyak-banyak sikit. Baca banyak-banyak-banyak. Orang Melayu ni pelik. Nak banyak sikit. Nak banyak kan nak sikit. Nak banyak. Nak banyak kan nak banyak sikit. Bila kita baca banyak-banyak, kita akan Masya Allah, kita akan boleh rasa bagaimana kesinambungan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dia sebenarnya saling tak tumpah lah, kurang lebih. Sebab tu banyak orang kaya, dia menciplak kehidupan syurga, gambaran syurga. Guna gelah yang macam piala tu kan, dia panggil katsun. Yang gelah panjang itu gelah-gelah syurga tu. Betul orang lihat hotel-hotel limau binatang dia pakai gelah macam tu. Tak? Gelah lampu dia bukan macam lampu kita ni putih, dia lampu warna kekuningan. Siap biar nampak kuning macam emas, seolah-olah nak emas belaka kalau boleh. Itulah syurga. Tak? Kalau kita pergi hotel, kapek dia Allah. Tak? Tergelar kasut tu, lekat kasut masuk dalam seluk. Macam masuk dalam seluk, tebalnya. Gitulah tanah syurga, za'faran tanah syurga. Masuk tu bau wangi, Allah SWT. Hotel kalau masuk bawah tandas, siapa nak masuk? Itu semua adaptasi daripada gambaran syurga belaka tu. Gambaran syurga belaka. Manusia tak ada nak buat idea sendiri lah. Tak ada. Semuanya manusia ni tiru sistem Allah belaka. Cuma sebab tu Nabi sebut tu. Nabi heran. Saya pun heran pada diri saya sendiri. Kau Zudi, kau dah yakin tentang mati. Tapi masih lagi gembira. Bukan suruh sedih. Lepas ni semua sedih memotong di sekolah tu. Bukan begitu. Maksudnya, sedarlah. Sedar dan bersedialah untuk menghadapi mati. Dan kalau kita dah beriman pada qada dan qadar, dalam soal mencari rezeki, terutama sekali, dalam soalan apa saja kalau kita beriman pada qada dan qadar, kenapa kita resah? Lepas tu kita kena banyakkan berdoa dan banyakkan berusaha tanpa meninggalkan perintah Allah. Itu. Kalau tidak, rugi kita. Nah, baiklah kita sambung ayat seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Wa dzakara isma rabbihi fasalla, dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia solat. Wa dzakara isma rabbihi fasalla. Bal tu'siruna al-hayatad dunya, dan tetapi kamu yang ni orang kafir memilih
kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik. Abqa, kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula, sesungguhnya itu benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dulu, seperti kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil. Sufi Ibrahim wa Musa, ya, iaitu dalam kitab-kitab Nabi Ibrahim dan kitab Nabi Musa. Dan juga kitab Nabi Isa, kitab Nabi Daud, masuk belaka. Nah, apa maksudnya? Qad aflaha man tazakka. Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, yakni dengan beriman, yakni membersihkan dirinya dengan dari akhlak yang dari perangai yang tercela. Artinya maksudnya akhlak yang baiklah, dan mengamalkan ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Wa dzakara isma rabbi fasalla, dan dia ingat namanya, nama Rabbnya, lalu dia solat. Yang ini mendirikan solat tepat pada waktunya untuk mencari keredaan Allah semata-mata dan sebagai ketaatan atas perintah Allah serta melaksanakan syariatnya. Sahabat dan saudara sekalian, sebab tu bila kita perhatikan, bila wa dzakara isma rabbih fasalla. Sebelum tu lagi, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang membersihkan diri. Tazakka, bersihkan diri macam apa? Cuba tengok dalam surah Al-Muddathir, Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang muslim, ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, bangun kamu beri peringatan. Maknanya nyampaikan dakwah. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkan Tuhanmu, solat. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Ada ulama mengatakan thiyabaka fatahhir itu maksudnya pakaian zahir dan pakaian batin. Pakaian batin itu apa? Pakaian batin akhlak. Pakaian batin akhlak. Nanti kalau sini sebut tazakka, bersihkan. Kalau ada flaman tazakka, sungguhnya beruntunglah orang bersihkan diri. Siapa dia? Itu orang yang berakhlak mulia, yang menjauhi daripada perkara-perkara yang keji. Seboleh-bolehnya berusahalah. Sebab tu sahabat yang dikasihi Allah sekalian, ada kawan pada student kita, ex-student kita mesej. Kawan dia mesej, kawan dia kata, Ustaz, saya ni kawan kepada pelajar Ustaz sekarang. Bukan saya kata kenapa. Saya nak tanya ni, apa hukum kalau kita syak wasangka, kita rasa keluarga kita tu tidak telah melakukan bias, tidak adil dalam kasih sayang kepada kita, sedangkan benda tu tak betul. Saya kata, awak tanya apa, dah tahu dah jawapan. Dia bukan saya ni, dia kata Ustaz. Dalam mesej, dia WhatsApp, bukan saya, tapi kawan saya. Dia tu memang begitu. Dia macam saya kata, kalau macam tu, bawa pergi rumah anak yatim. Dia tanya, kenapa Ustaz? Biar dia dengar cerita bagaimana orang tak ada mak ayah, orang tak ada keluarga, baru dia tahu. Dia kata, ya tak iya juga Ustaz. Kadang-kadang dalam soal membersihkan hati juga, kadang-kadang kita duk tengok kita saja. Kita duk tengok kita susah, kita duk tengok kita je sesal kita. Cuba tengok orang lain pula. Itu kita nak membersihkan hati. Ataupun kalau kita rasa kita baik, kalau kita nak bersihkan diri kita, sifat-sifat rasa kita ni baik, cuba tengok orang yang lebih baik. Ada semalam orang tulis dalam Facebook. Dia kata, kalau kita berbuat baik, hendaklah kita jangan terlalu buat baik pada orang. Kerana tidak ramai orang boleh menghargai setiap kebaikan yang kita lakukan. Ramailah komen, saya pun komen. Saya kata, dalam Nabi SAW sebut dalam hadis, dalam kitab Adabul Mufrad, orang yang baik ialah orang yang membalas kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Tetapi orang yang lebih baik ialah orang yang boleh membalas kejahatan orang lain kepadanya dengan kebaikan. Itulah orang yang baik. Ramai tepuk tangan. Kadang-kadang kita ni, kita kena rasa memang macam tak best lah kita buat baik, tapi kita ni tidak dibuat baik. Kita buat baik kepada orang, tapi orang tak buat kepada kita. Sebab tu sahabat Islam, Nabi sebut orang yang menghubungkan silaturahim. Nabi sebut orang yang menghubungkan silaturahim yang sebenarnya ialah orang yang menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskannya. Itu orang menghubungkan silaturahim sebenar. Kalau kita saling mengunjung, itu standard. Kita pergi rumah dia, dia datang rumah kita, dia bawa ketupat. Kita pergi rumah dia, kita bawa lemang. Dia datang rumah kita, dia bawa apa nama yang pula-pula tu, kuih tu. Apa-apalah, kita pergi rumah dia, kita bawa tu. Itu biasa.
Itu biasa silaturahim. Memang silaturahim juga. Tapi tahap biasa. Tapi kalau silaturahim yang sebenar, ialah orang yang menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim dengannya. Itu silaturahim sebenar. Siapa boleh buat? Angkat tangan. Saya tak angkat tangan. Saya rasa macam saya tak boleh buat. Macam mana kita pergi rumah orang, orang buat duk. Tapi Nabi pergi. Nabi pergi. Abu Bakar. Dalam surah An-Nur, dalam surah An-Nur. Nanti kita akan bincang nanti. Dalam surah An-Nur. Allah tegur Abu Bakar. Bila dalam surah An-Nur tu nanti kita bincang uh, Bondo Aisyah dituduh berzinar. Bondo Aisyah dituduh berzinar. Kemudian uh, uh, dekat beberapa bulan, 3-4 bulan juga, 3-4 bulan juga, kemudian Allah Ta'ala sucikan Bondo Aisyah daripada tuduhan berzina. Sucikan daripada tuduhan berzina. Kemudian bila sucikan itu, semua sahabat-sahabat pun lega lah. Nabi pun lega lah. Nah, masalahnya, semasa Bondo Aisyah dituduh berzina tu, ada kata sepupu, ada kata keluarga dekat. Mishtah ni dia ni mendapat bantuan bulanan. Setiap bulan diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada dia. Tapi dia di antara orang yang percaya Bondo Aisyah berzina. Lalu dia kata apa? Bila Allah turunkan wahyu kepada Bondo Aisyah untuk menyucikan itu, maka Abu Bakar kata apa? Aku tak nak bagi dah bantuan pada dia. Bayar, padan. Kalau kita tak. Pasal apa? Patutnya dah kita ni terima bantuan daripada bapak dia. Anak dia buat salah. Kalau buat salah betul pun, cover-cover lain lah sikit. Tak, pasal kita kan terima bantuan daripada ayah dia. Tidak dia pula pergi percaya. Tapi bila turun itu, ayat mensucikan Bono Aisyah daripada tudang berzina itu, Abu Bakar kata, aku tidak akan memberikan, aku akan menghentikan bantuan itu. Kemudian Allah beritahu. Allah turunkan wahyu seterusnya pula kepada Nabi SAW. Wal khamisata anna ghadaballahu 'alaiha in kana masun walau la fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu inna tawwabun hakim. Kalau tidak kerana kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, sudah tentu azab akan segera menimpa kamu dan bahawasanya Allah menerima taubat bagi mereka. Kemudian ayat ni panjang lagi. Uh, Panjang pula yang sini. Macam saya nak sebutnya begitulah. Allah Ta'ala turunkan ayat supaya Sayyidina Abu Bakar meneruskan pemberian bantuan bulanan kepada Mistah. Walaupun Mistah telah menjadi orang percaya kepada pembohongan tadi. Maka Sayyidina Abu Bakar pun terus masih tetap meneruskan memberikan bantuan kepada sepupu dia tadi walaupun dia tu mempercayai Bondo Aisyah tu telah berzina. Di sini banyak. Jangan kamu ikut jalan kau syaitan. Banyak surah An-Nur. Surah An-Nur ni bagus. Ada sahabat saya tulis buku. Ustaz, apa nama ni Ustaz, dia dengan isteri dia tulis. Ajarkanlah anak-anakmu, ajarkanlah isterimu dan anak-anak perempuanmu surah An-Nur. Tajuk dia bagus. Saya tengok dia. Tak jumpa lah. Kat luar. Tapi bagus buku tu kalau boleh baca. Carilah kat kedai. Tengok dalam Google. Ajarkan isterimu dan anak-anak perempuanmu surah An-Nur. Pasal surah tu dia banyak fiqh. Terutama sekali pada anak-anak perempuan. Bagus. Baca. Buku warna hijau. Nanti saya hantar dalam ke Z. Nanti Cikgu Z hantar. Masuk dalam WhatsApp tafsir ni. Kemudian, qad aflaha man tazakka tadi. Mana pula? Qad aflaha man tazakka. Habis itu, wa dzakara isma rabbih fasalla, dan ingatlah dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia solat. Sebab tu orang solat dia panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan sebut nama Allah tu. Bila ingat nama Allah, pergi solat berjemaah. Orang lelaki, tapi kita orang lelaki tak ramai dalam ni. Orang lelaki solatlah berjemaah di masjid. Ataupun sekali-sekala bolehlah di rumah.
dengan isteri dan anak-anak. Jadi imam. Lelaki jadi imam. Dan solat berjemaah ni wajib. Hanafi, Maliki, Hambali wajib. Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i kata sunat muakkad. Imam Syafi'i kata aku tidak suka meninggalkan solat berjemaah tanpa uzur syar'i. Artinya berat jugalah tu. Mana uzur syar'i ni kalau benda wajib, kalau ada uzur syar'i, tak wajib lah. Maknanya wajib juga tu. Solat berjemaah. Ni kalau lagi malang, rumah tepi surau, dah azan tak pergi, dia solat. Bagus dah dia solat tapi tak pergi solat berjemaah. Lepas tu sahabat yang saya sayang sekalian, tak, ajarlah, didiklah kalau boleh. Solatlah berjemaah. Tak, jangan solat sendirian. Kalau sama-sama muslimat pun berjemaah lah. Tak. Solat zuhur berjemaah, jadi imamah. Bukan imam, imamah. Perempuan kan? Jadi imam. Perempuan tak ada masalah, sama-sama perempuan. Ajar berjemaah. Kemudian, yang ni mendirikan solat tepat pada waktunya. Tepat waktu ni begini ya. Waktu tu kita bagi tiga. Katalah, kita kata zuhur 3 jam. Waktu pertama tu kira masih lagi waktu awal. Waktu kedua tu waktu pertengahan. Waktu ketiga tu waktu akhir. Itu waktu itu kita panggil melewat-lewatkan solat. Apalagi kalau dengan sengaja. Lebih baik kita solat tu mana di awal waktu. Dan saya yakin sahabat yang saya sayang sekalian, orang yang solat ni kita lah insya-Allah, mudah-mudahan yang sentiasa istiqamah nak solat ni. Kalau kita lambat solat, kita akan tengok jam berapa. Kita akan selalu tengok jam. Menyebabkan masa kita tu hilang berkat. Dia jadi cepat. Tapi kalau kita solat awal waktu, kita tahu tengok ada jam. Kita mesyuarat, kita minta apa benda kita buat kerja. Kita tunggu azan pula. So, masa kita tu berlalu kita rasa panjang sebab kita tidak layan dia. Kita ini sekejap-kejap kita rasa cepat waktu, tapi kalau tidak, kalau kita solat awal, tu banyak berkat waktu tu. Berkat, percayalah. Cuba buat insya-Allah. Dan bila kita solat berjemaah ni rasa lain. Rasa tenang. Ukhuwah pun ada antara suami isteri ataupun antara suami dengan suami di masjid, di surau. Kemudian kita akan saling berziarah kalau sakit. Saya pribadi, gila kat, kalau hari Minggu, kalau subuh tak ada, dia orang tak tanyalah. Sebab dia tahu kita kuliah subuh. Tapi kalau hari biasa, dia akan tanya. Zuhur, kalau kita buat Zuhur tak apa, kita kalau masa sekolah. Kalau asal, tak pergi dia tanya. Kalau maghrib kita pergi dia tanya. Tak dia asal tak datang. Kan ada ambil berat tu. Sebab tu kita selalu dengar mayat, jumpa mayat sampai dah busuk dah, sampai ulat keluar dah baru orang tahu mati. Pasal apa? Pasal tak pergi masjid. Pergi masjid kan, macam tadi yang macam Aziz dah. Saya telefon, kenapa sini tak angkat? Bukan tak angkat, tak masuk. Saya duk, ini mesti telefon hilang, takut kena apa ke, jatuh ke mana, iPhone orang ambil ke. Kita dah risau dah. Pasal kita ada hubungan pagi-pagi ni. Cuba tak ada hubungan pagi-pagi ni. Tak pun nak peduli. Telefon hilang ke, telefon ambil bateri ke apa semua. Dah macam Z. Dia buat kerja tadi. Jaga servis buat kerja. Tengok, rumah telefon dah habis bateri. Sebab pasal kuliah hari ni. Kalau tak ada, tak tengok lagi. Dia baiki pintu tu. Pintu tu likulli syai'in ajal. Tiap-tiap sesuatu ni ada tempohnya. Dah sampai ajal tu. Macam mana? Terimalah takdir. Boleh pintu baru. Okeylah. Wadzakir semua solat dan solatlah bila dan ingatlah nama Rabbnya dan lalulah solat. Jadi solat berjemaah. Satu buku kecil aja. Bagus buku ni. Kecil. Tak boleh kita nak. Buku kecil. Tak ada. Teringat nak cari, kalau cari ingat awal-awal kita boleh sediakan buku kecil bagus. Dia mengumpulkan pendapat ulama tentang hukum solat berjemaah. Mengumpulkan pendapat ulama tentang solat berjemaah. Tak apalah. Habis. Kemudian
Kami meriwayatkan dari Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz bahawa dia pernah memerintahkan kaum muslimin agar mengeluarkan zakat fitrah dan dia membaca ayat. Tengok ayat ni. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Umar Abdul Aziz ni cicit Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ayah dia nama sebelah perempuan. Uh, Sesungguhnya beruntunglah orang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia solat. Abu Al-Awas berkata, apabila ada seorang peminta datang kepada kamu, mana orang minta lah, orang yang berkeperluan, sedangkan kamu hendak mendirikan solat pada masa itu, maka stop dulu solat tu. Kalau tak solat lagi, tunaikanlah zakat terlebih dahulu sebelum kamu menunaikan solat. Kerana Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang membersihkan diri, kemudian dia ingat nama Allah, lalu dia solat. Mana? Bersihkan diri dulu. Zakat tu kan bersih. Zakat tu maknanya suci. Dari segi istilahnya, dari segi bahasanya, zakat tu maknanya suci. Dari segi istilah, zakat tu suci apa? Kalau untuk orang kaya, menyucikan harta orang kaya daripada harta-harta yang syubhah. Kalau bagi orang miskin yang menerima zakat itu, lah menyucikan hatinya daripada sifat dengki kepada orang kaya. Saya rasa saya dah sebut ni kaedah ni. Sebab tu kalau ada zakat, beri sendiri. Beri sendiri kepada orang yang kita nak tu. Lebih-lebih lagi kepada adik-beradik. Lebih-lebih lagi kepada sepupu sepepak yang kat rumah tu. Ataupun jiran tetangga yang dekat kat rumah kita tu. Secara tidak langsung, dia akan menjadikan hubungan kita baik. Suci hati mereka daripada rasa dengki pada kita. Dia tengok kita, ada kereta besar, rumah besar, isteri besar, suami besar, anak besar-besar. Dah. Tapi kita selalu bagi sumbangan pada dia. Sedekah ke. Sekali saya selalu, kita bagi duit, kita niat sedekah, niat zakat. Zakat. Biarlah. Ya, biar jadi. Maknanya kalau lebih, kira qada. Kira qada. Niat zakat semua. Dia membersihkan hati orang yang miskin daripada sifat dengki. Kalau ada zakat, beri sendiri. Biar orang miskin tu rasa baiknya Tuan Haji, baiknya Puan Hajah, baiknya cikgu, baiknya cikgu ni. Kalau kita susah, kalau kita susah dia akan sedih. Ni tidak. Padam muka, kedekut sangat. Kena rompak dah, padam muka. Dia pula ni menyokong perampok. Tapi kalau kita keluar zakat, itu masuk zakat tu bersih. Lepas tu Ahmad Abdul Aziz sebut dalam kita ni, Ibn Katsir sebut, kalau sebelum solat ada orang datang meminta, beri dulu. Supaya apa? Kita membersihkan diri kita. Kemudian kita solat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Qatadah menafsirkan ayat tersebut, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia solat, yakni membersihkan hartanya dan membuat penciptanya redha kepadanya. Gitu ya. Allah, cepat dah ke 10. Sikit lagi. Biarlah dua tu. Kemudian dunia tidak ada nilainya dibanding dengan akhirat. Sahabat yang mulia, kemudian Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Yakni kamu lebih mendahulukan dunia daripada urusan akhirat. Dan kamu lebih menonjolkan dunia daripada manfaat dan kebaikan kamu untuk kehidupan kamu di dunia dan bekal kalian di akhirat. Yang ni, orang kafir ni, mereka lebih mengutamakan dunia. Siapa pun begitu. Asal saja kalau kufur Allah Ta'ala, ataupun dia tidak kafir dari segi akidah, tapi dia kufur dari segi, kita kata, keyakinan dia. Keyakinan dia tak kuat, keyakinan dia tu. Sehingga dia pun memilih untuk mengejar dunia. Sampai lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu, sahabat Ambil sekalian, kita kena kenal dunia ni, kena kenal. Dalam buku mana tadi? Bicara tentang dunia, Buya Hamka sebut. Bahasa dia sedap Buya Hamka ni. Bal tu'sirun al-hayat ad-dunya
Tapi kamu lebih mementingkan hidup dunia. Apa kata Buya Hamka? Dia kata apa? Akan tetapi sayang sekali ada di antara kamu yang tidak mempedulikan seruan Tuhan agar mensucikan diri. Mengingat Allah dan melakukan sembahyang. Masih ada di antara kamu yang lebih mementingkan hidup di dunia ini sahaja. Tidak mengingat lanjutan hidup di hari akhirat. Sudah senang tenteram saja hatinya di negeri dunia yang hanya tempat singgah sementara ini. Dan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Tapi tidak mereka sedari bahawa perjalanan hidup ini masihlah ada lanjutan, iaitu hidup akhirat. Padahal untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, di dunia inilah ditentukan. Dengan mengerjakan amal yang soleh, dengan menanamkan jasa yang baik, dengan memupuk budi yang luhur. Ada ayat dia. Menanam jasa yang baik, memupuk budi yang luhur. Maka apa yang ditanam di dunia ini, di akhiratlah tempat mengetamnya. Mengetamnya. Boleh beli ni. Tafsir Hamka ni. Ini saya beli ni cetakan lama ni. Tahun berapa ni. Iklan kejap. Tahun 1985. 1985 cetakan pertama. Mei 1985. Lama. Oh, 85 saya darjah berapa? 71. 81, 10 tahun. 21 dah berjaya. Berapa je 5 je 6. Tapi bahasa dia tempat kita kita menanamkan jasa baik dengan memupuk budi yang luhur. Maka apa ditanam di dunia, akhirlah tempat kita mengetam. Mengetam ni. Orang dulu main ketam tu. Ya? Atau menuainya. Disitulah kelak nikmat yang tidak putus-putus. Sesungguhnya ini, iaitu nasihat-nasihat dan peringatan yang telah dimulai pada ayat 14 tadi. Bahawa yang menang dalam hidup ialah orang yang selalu berusaha menyucikan atau membersihkan jiwa. Bukanlah dia semata-mata pengejaran yang timbul sejak Nabi Muhammad SAW. Dan bukan wahyu dalam Al-Quran sahaja. Ajaran itu telah ada dalam suhuf sebelumnya. Yang tak pernah itu seterusnya. Tuan sebutnya sahabat-sahabat yang sekalian, ramai yang terperdaya dengan kehidupan dunia. Sehingga melupakan kehidupan akhirat. Yang kita nak kejar, yang kita nak simpan, yang kita nak pungut, itu ialah yang di akhirat sana. Sini ya juga, tapi jangan sampai lupa. Tapi janganlah sampai lupa dunia nak kejar akhirat. La tansa nasibaka min dunia. Jangan lupa tentang nasib kita di dunia ni, kena ada juga. Tak, Nabi suka kalau kita mati meninggalkan anak-anak atau isteri atau suami yang berkecukupan atau yang kaya. Nabi suka. Daripada meninggalkan anak-anak yang meminta-minta. Apa maksudnya? Kena kaya lah. Nabi pun kaya. Nabi kaya. Nabi ada 13 buah rumah. Ada 13 rumah. Siapa ada 13 rumah? Di Mekah ada 2. Rumah pusaka Bonda Aminah 1. Rumah Bonda Khadijah 1. Sampai Nabi di Madinah pun rumah tu tetap ada. Sekarang ni kalau kita pergi ke Mekah kan, yang maktabah tu, yang dia orang tak boleh nak tolak dengan jentolak tu. Dia dekat tengah-tengah. Dekat sebelah antara Safa Marwah tu, kalau kita daripada Babus Salam ke situ. Hajar Aswad. Babus Salam tu kan situ kan ada maktabah dia. Itu rumah ibu Nabi dulu tu. Rumah ibu Nabi. Ya. Nabi ada di Madinah. Ada rumah untuk isteri dia Bonda Aisyah. Ada rumah untuk Bonda Maimunah. Ada rumah untuk Bonda Ramlah. Ada rumah untuk Bonda Juwariyah. Ada rumah untuk Bonda Safiyah. Ada rumah untuk Zainab, Bonda Zainab Jahsy. Ada rumah untuk Bonda Zainab, apa namanya? 2 orang nama Zainab kan, Bonda Nabi. Ada rumah untuk Ummu Habibah, Bonda Ramlah. Banyak rumah Nabi. Kaya. Lepas tu Nabi ada kebun di Khaybar. Tanah Fadak tu. Banyak. Nabi ada, masa Nabi meninggal, Nabi ada 39 ekor kambing. Kambing Nabi tak pernah cukup 40. Sebab kalau 40, Nabi kena bayar zakat. Bukan Nabi tak nak bayar zakat. Asal cukup keluar 40, Nabi sembelih. Nabi sedekahkan makanan-makanan itu, lauk pauk itu, kuah tu kepada kawan-kawan dan saudara terdekat dan sahabat-sahabat yang lain. Nabi ada beberapa ekor unta. Nabi ada kuda. Nabi ada baral yang dihadiahkan oleh pembesar-pembesar. Nabi kaya. Tapi Nabi memilih untuk hidup miskin.
Tu lebih tu. Misal beginilah contoh dia. Misal contoh example. Misal contoh example. Ya. Uh, kita kaya. Kita pergi masjid dengan basikal. Orang kata apa tu? Dia tu kaya tu. Apa kata basikal ni? Sajalah exercise. Mana kita jenis Zuhud tak nak menunjuk kat orang. Bagus lah. Ada orang lagi datang masjid jalan kaki. Kenapa tu? Saja. Padahal tak ada basikal. Basikal pun tak ada. Tu miskin. Tapi macam orang kaya tadi, dia memilih untuk hidup miskin. Tapi dia bukan miskin. Tu hebat. Tu baru kaya sebenar. Kaya jiwa, kaya harta. Uh, sebab tu kita perhati. Dia dalam konsep agama ni, kita tengok ulama-ulama. Kalau sahabat baca buku ni, Jejak Teladan 4 Mazhab. Bagus tu. Saya baca, kalau Imam Hanafi dia kaya. Dia kalau orang belajar dengan dia, dia bagi beasiswa. Kalau orang belajar dengan dia, dia bagi beasiswa. Apalagi kalau budak pandai. Kalau budak pandai, dia akan support. Sebab tu sahabat yang mulia, kalau kita rasa ada duit sikit lah, kaya sikit lah, kalau anak tak ramai, kalau ada duit lebih sikit, carilah anak-anak yatim yang pandai. Anak-anak yatim yang pandai, sponsorlah dia belajar. Tak payah beritahu rumah kita. Payah pula aurat kalau anak yatim tu perempuan. Masalah dengan suami pula aurat payah. Masalah dengan aurat tak apa lagi. Takutnya suami kata, payah duk rumah ni. Anak yatim ada ni. Nikah dengan aku dia tu. Lagi payah. Lepas tu. Tak. Biayai dia. Sampai dia berjaya. Ya Allah ya Tuhanku. Itulah satu pahala yang tak akan pernah putus. Sampai bila-bila. Katalah anak yatim tadi berjaya. Kemudian dia kahwin. Dia pula biaya isteri dia. Dia biaya anak dia. Sebab dia berjaya dengan izin Allah. Sebab kita bantu. Segala mak nenek dia belanja makan. Dia kemudian dia bersedekah pula tu. Tetap sampai pada kita. Sampai bila-bila. Sampai kiamat. Kalau ada. Kalau mampu. Cari anak yatim yang berkebolehan. Tapi yang bodoh jangan pula tak peduli pula. Kebuluh mati begitu pula. Cuma sebutnya. Kalau nak bijak buat pelaburan akhirat. Kita kan kalau buat saham, buat pelaburan, kita alert kan. Orang Kelantan kita alert. Tengok ada peluang ini dia. Tapi kalau saham akhirat, macam mana? Ataupun kalau ada orang yang mu'alaf, yang masuk Islam, yang bijak-bijak, alhamdulillah, bantu. Biar dia belajar, kemudian sampai dia berjaya. Mudah-mudahan dapat saham kita akhirat sampai mati. Itu keadaan kita. Begitu. Dah, biarlah itu. Kemudian, wal akhiratu khairu abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Yakni ganjaran Allah di alam akhirat lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Kerana dunia hanyalah alam yang hina dan pasti musnah. Sedangkan akhirat itu alam yang mulia dan jelas sekali. Lantas bagaimana mungkin orang yang berakal lebih memilih alam yang pasti musnah daripada alam yang kekal? Agak pelik tu. Orang yang berakal tidak sepantas lebih memperhatikan sesuatu yang pasti lenyap dalam waktu yang dekat. Sementara yang ia tidak menaruh perhatian terhadap alam akhirat yang kekal abadi. Ibnu Katsir tanya, pelik kita kalau kita cakap bahasa kita, pelik tak kita ni? Nampak macam ada otak tak? Tapi memilih yang tidak ori daripada yang ori. Kalau kita beli barang, kita nak yang original. Tak. Bukan nak yang jenis beli 2 hari jahanam, pergi pula 2 hari jahanam, pergi jahanam. Mugi, buang masa, bermacam-macam. Kita nak original. Bagus, kualitinya bagus. Tak. Semuanya bagus. Tak. Tapi kalau yang akhirat, jarang orang untuk memilih yang original daripada yang dunia. Buktinya banyak lah. Banyak. Macam PKP ni, solat. Hak sebelum PKP pun malah ada. Samda molek dengan PKP, malah nak solat Jumaat kena beratur. Tak boleh. Ada lagi pelajar kita yang tak solat Jumaat. Sebab apa? Sebab kena beratur. Sebab kena check tu check ni malah leceh. Wajib, saya cakap dengan pelajar, wajib berusaha untuk solat Jumaat. Katalah memang dalam Jumaat tu ikut kapasiti masjid.
Dia ada bilangan. Kalau lebih bilangan tak boleh masuk dah. Kita kena berusaha, kena berada sebelum bilangan yang tidak boleh ditetapkan. Kecuali memang ramai sangat. Kita pergi pukul 11 tu, sejuta dah orang. Nak buat macam mana? Balik. Pasal memang tak boleh masuk. Solat rumah, tak payah pergi. Ada masalah. Tapi kena ada usaha. Kalau tidak, kita dikira meninggalkan solat Jumaat. Lepas tu, mana kasih tanya, pelik orang ada akal tetapi memilih alam yang tidak kekal berbanding alam yang kekal. Di mana letaknya akal itu? Imam Ahmad meratkan dari Abu Musa al-Asy'ari, bahawa beliau bersabda, man ahabba dunya adarra bi akhirati wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa athiru ma yabqa ala ma yafna. Barang siapa mencintai dunia, maka ia merugikan akhiratnya, dan barang siapa yang mencintai akhiratnya, maka ia merugikan dunianya. Maka dahulukanlah alam yang kekal daripada alam yang pasti musnah. Hidup ini hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad saja. Tak apalah itu. Saya nak sebutnya sebelum sekalian, kalau kita tinggal akhirat, nak dunia, macam ni lah jadinya, rugi lah. Tinggal dunia, nak akhirat, rugi juga. Kena adil. Sebab tu, dalam buku tadi saya lupa nak sebut. Contoh Imam Hanafi. Imam Hanafi ni, dia orang kaya. Dia begitu perangai dia. Tak. Dia kalau dia orang berhutang dengan dia, tak lalu depan rumah. Saya dah sebut cerita tu. Saya dah sebut dah. Kalau Imam Malik pula, lain pula perangai dia. Imam Malik ni, dia baju dia selipar dia Imam Malik ni masa dia meninggal, sahabat-sahabat tahu dia punya harta dia Imam Malik masa dia meninggal, dia punya banyaknya tu selipar dia banyak kaya dia, tapi dia jaga untuk apa? Untuk Allah semata-mata. Mana pula kita nak tak ada. Minta maaf. Sekejap pakaian Imam Malik, penampilan Imam Malik saya garis dia tahu. Mana tak ada ni. Tak apalah. So, untuk jumpa ilmu fiqh dia. Saya dah garis dia tu tak jumpa sini. Allahu Akbar. Mana pula Imam Darul. Imam dua negeri. Tak apalah. Saya sebut antaranya, Imam Malik dia ada baju dia, antara harga baju dia 500 dirham. 500 dirham ni, kalau sekarang lah, kalau dulu lagi mahal. Sekarang lebih kurang 500 dirham berapa ringgit? RM7. Baju dia. Kalau 500 dirham kali 7 kali 500, berapa ribu? 3,000. Saya suruh budak kira itu. 3,000 ke berapa ribu? Imam Malik. Imam Malik ada selipar. Banyak selipar dia. Saya rasa selipar dia 1,000 pasang selipar. Imam Malik ada. Apa ribu? Kat mana tak jumpa ni? Nanti saya tengok semua. Saya WhatsApp ke Cikgu Z WhatsApp. Imam Malik. Kenapa dia pakai begitu? Kenapa? Dia pakai begitu hanya ketika dia mengajar saja. Mahal-mahal ni. Untuk apa? Untuk menghormati ilmu. Jangan. Imam Malik. Macam kan? Ulama ni. Imam Hanafi, dia ada baju yang mahal. Tapi baju ni dia pakai untuk solat je. Baju yang paling mahal, dia hanya pakai untuk solat saja. Untuk lain, dia akan pakai baju lain. Dia ada. Dengan Allah kena special. Kalau Imam Ahmad pula, kalau Imam Syafi'i pula, lain pula cara dia. Imam Syafi'i pun kaya juga lepas pada tu. Lepas dia belajar tu, dia alim jadi kaya. Lepas dia jadi qadi di Yaman ke Baghdad, jadi mufti. Dia kaya. Imam Syafi'i kita. Imam Ahmad, Imam Ahmad lah sikit. Imam Ahmad ni, dia tukang jahit kasut. Diriwayatkan, tukang jahit kasut tu beritahu apa? Sudah 6 kali atau 7 kali Imam Ahmad pergi ke kedai dia untuk menjahit selipar dia, yang dia pakai selama 17 tahun. 17 tahun dia pakai selipar. Siapa pakai selipar sekolah tu? Siapa pakai selipar 17 tahun? Angkat tangan.
Imam Malik pernah menggadaikan seliparnya untuk membeli makanan. Susah. Imam Ahmad. Susah. Cuma kita nak sebutnya bagaimana para ulama melayan dunia. Imam Ahmad dengan cara dia. Imam Malik dengan Imam Syafi'i dengan cara dia. Imam Syafi'i kita Allah uji, dia meninggal antaranya sebab dia meninggal sakit buasir. Tak tahulah. Imam Syafi'i kita Allah uji gitu. Maka bedah orang Arab tak suka makan bedah, tak ada bedah kot. Tapi Allah lah, tapi nak sebutnya masing-masing lah. Tapi Imam kaya Imam Syafi'i kita akhirnya. Jadi dalam memilih dunia, macam kata Imam Ahmad tadi, kalau kita apa nama ni mencintai akhiratnya, maka dia akan merugikan dunia. Atau kalau orang yang mencintai dunianya akan merugikan akhiratnya, maka dua-dua tu kena cinta, dia tak boleh tinggal dua-dua. InsyaAllah akhiratnya akan beruntung. Kemudian yang terakhir sekali, saya sebutkan sekalian, inna hadha lafi sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Allah berfirman, sungguhnya inilah terdapat kitab dalam kitab-kitab yang dahulu, kitab-kitab Ibrahim dan Musa, dan ayat-ayat di akhir surah Al-A'la seperti firman Allah Ta'ala, am lam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla tazir wa ziratu min ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Ataukah belum diberikan yakni kepadanya apa yang ada dalam lambaran-lambaran kitab suci yang ditentukan kepada Musa dan lambaran atau suhuf-suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, iaitu bahawa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wala tazir waziratun wizra ukhra. Orang lain berdosa, orang lain tak pikul dosa orang lain. Dan bahawa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakan. Wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia akan boleh apa yang diusahakan saja. Dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah kesudahannya segala sesuatu. Dan seterusnya sampailah akhir surah An-Najm. Abu Aliyah berkata, yakni kisah tersebut terdapat dalam lambaran-lambaran suci yang dahulu. Ibnu Jarir memilih pendapat menyatakan bahawa maksud ini, inna hadha, sesungguhnya ini adalah firman Allah Ta'ala, isyaratnya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'siruna dunya wal akhiratu waqad. So, kita dah bincang maksudnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inna hadha, sesungguhnya yakni kandungan pernyataan ini, iaitu lafi sufil ula, sufi Ibrahim. Dalam pernyataan itu maksudnya dalam suf Nabi Musa dan juga suf Nabi Ibrahim AS. Yang terdapat dalam kitab-kitab dulu, iaitu Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir atau Tabari tersebut merupakan pendapat yang kuat dan bagus. Pendapat yang disanadkan diriwayatkan oleh Qatadah dan Ibnu Zaid. Iaitu suf itu maksudnya apa yang ada dalam kitab Nabi Ibrahim dan juga kitab Nabi Musa AS. Sebab tu sekalian, kalau kita tengok misalnya Yahudi, cara dia solat mirip dengan Islam. Cuba tengok. Cuba tengok dari YouTube ada. Atau golongan apa nama kita panggil di Iraq, dia panggil apa? Agama agama Zaid, bukan Zaidiyah, Zaid itu Syiah. Yazidi. Agama Yazidi. Dia ambil wuduk macam kita, solat macam kita, cuma dia menghadap matahari. Kononnya dia itu agama Nabi Yahya. Kononnya agama Nabi Yahya ikut Nabi Ibrahim. Kononnya begitu. Lepas tu kalau kita perhatikan dalam beragama ni, dia kemiripan tu hampir ada. Misalnya kalau kita tengok macam Sami dia pakai macam pakai ihram. Cuma warna je warna sebuah parti. Nah, contoh. Kemiripan agama ada macam sing. Dok, pakai serban. Ada tu kemiripan dengan agama Islam. Atau apa saja. Kenapa begitu? Minta maaf lah. Memang begitu sifat kalau benda-benda sesat, dia nak meniru benda-benda ataupun diciplak, diambil, ditiru daripada ajaran yang betul. Dia begitu. Macam ajaran sesat dan Islam, ajaran sesat dan Islam. Dia solat ada juga tapi pakai niat. Bukan tak ada langsung orang tak ikut. Orang tak percaya. Kiat dia. Mesti ada. Lepas tu sahabat menunjukkan apa yang ada dalam Taurat, Zabur, Injil semuanya sama sebenarnya telah diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dulu. Begitu juga diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma bila turun Al-Quran, semua hukum-hukum dalam kitab lain dimansuhkan. Kena ikut Quran. Lepas tu bila Imam Nabi Musa datang nanti, dia akan jadi makmum solat kepada Imam Mahdi ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Sesahabat yang sekalian, begitulah kehidupan kita.
sebenarnya telah ada diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab dulu-dulu sampailah dalam Al-Quran sekarang. Dan sama juga apa adalah perintahkan dulu-dulu pun, jangan melampau-lampau dalam mencari dunia dan jangan meninggalkan akhirat, dan jangan melampau mencari akhirat sehingga meninggalkan dunia. Itu pun sudah dulu. Jadi sebagai kesimpulan sebab manusia, pula kita pakai doktor ni. Antaranya kita dituntut memberikan peringatan kepada dan amaran kepada manusia. Pertama. Yang kedua, pada kebiasaannya orang yang menjauhkan diri daripada peringatan ialah orang yang celaka dan kufur kepada Allah Ta'ala. Itu kena ingat. Yang ketiga, sesungguhnya akan berjaya setiap orang yang membersihkan dirinya dari syirik. Kemudian, sebagai ulama berhujah dengan firman Ta'ala dan dia ingat nama Tuhan lalui solat. Artinya, bahawa pembukaan solat itu harus dengan nama-nama Allah. Maknanya, mesti dengan nama-nama Allah. Dan mereka bersih pendapat dalam masa ini, tak apa. Tapi nak sebutnya, kita bila disebutkan nama Allah, maka solatlah kita. Ini makna bila azan, pergilah solat. Dan sebagai manusia, bahkan kebanyakan lebih mementingkan daripada dunia dan meninggalkan persidangan akhirat, ini kita kena jauhi. Kita kena jadi orang yang mencari dunia tanpa melupakan akhirat, mencari akhirat tanpa meninggalkan dunia. Dan syariat Tuhan itu adalah selaras dengan sama dalam akidah. Dalam akidah sama. Dalam akidah Taurat, dalam akidah Zabur, dalam akidah Injil dan Al-Quran. Akidah sama. Yang bezanya adalah syariat, yakni fiqh saja. Fiqh beza. Jangankan fiqh lain-lain. Fiqh Nabi kita zaman sahabat, sama sahabat dekat-dekat pun berbeza-beza pendapat. Fiqh sama sahabat sendiri tu. Ini Malaysia, Indonesia, Malaysia, Saudi, Malaysia, Amerika lagi berbeza. Sebab itu fiqh. Dia bergantung kepada Saudara sekalian, sekali itu saja. Yang baik itu dengan Ta'ala dalam kalimat saya. Kita sama-sama ada perbincangan untuk kita sama-sama mengasah dan menajamkan minda kita. Sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan. Itu saja. Wallahualam. Kita sambung minggu depan insyaAllah. Kembali kepada pengacara majlis. Okay, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kita open lah soalan pertanyaan ataupun cadangan ataupun perkongsian. Okay. Kak Encik Marina dia nak tanya, dia kata. Puan Maimun tak ada. Puan Maimun tak ada kan? Tidak, dia menanya dulu. Kak Encik Marina nak tanya, bagaimana kita nak kenal pasti taubat kita diterima Allah? Allah. Banyak terima kasih Kak Cik. Yang pertama sekali kita tidak akan mengulangi apa yang kita buat. Itu maknanya kita taubat. Taubat kita diterima Tuhan. Tapi memang Allah Ta'ala terima taubat. Allah Ta'ala menerima taubat. Allah menerima taubat. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat hadis sahih, kalaulah manusia di dunia ni tidak berdosa, semua tidak berdosa, Allah akan buat makhluk lain di tempat yang lain untuk mereka buat dosa dan mereka bertaubat kepada Allah. Mereka buat dosa dan mereka bertaubat. Bukan maknanya Allah suka buat dosa. Maknanya mustahil manusia tidak berdosa. Lebih baik kalau berdosa bertaubat daripada berdosa tak bertaubat. Itu lebih baik. Terima atau tidak terima, Allah terima. Tanda-tanda Allah terima, insya-Allah kita tidak akan mengulangi. Kalau mengulangi juga, kita akan bertaubat lagi. Kita akan bertaubat lagi. Sehinggalah akhirnya kita jemu dan untuk bertaubat. Tapi Allah tidak pernah berjemu untuk menerima taubat hamba-hambanya. InsyaAllah. Saya rasa orang bertanya tu orang tidak banyak buat dosa. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, ada lagi pertanyaan? Cakaplah, tulis pula. Saya ada yang pada mana nak sambung lagi soalan yang kedua. Bagaimana amalan kita untuk capaikan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana sih? Bagaimana amalan kita untuk mencapai tahap keredaan Allah? Allah redha dengan amalan kita. Masya-Allah. Carilah, kalau isteri, carilah keredaan suami. Kalau suami, berbaik-baiklah dengan isteri. Kalau ayah, tunaikan tanggungjawab sebagai seorang ayah. Kalau anak, janganlah derhaka kepada ayah dan ibu. Kalau ibu dan ayah, jangan derhaka kepada datuk, kepada anak dan cucu. Dan seterusnya, jaga hak masing-masing. Tunaikan hak masing-masing. Jangan asyik nak bertanya, apa hak kamu terhadap saya?
Tapi tanyalah hak kita terhadap orang lain. InsyaAllah kita akan mendapat keredaan Allah SWT. Senang. InsyaAllah. Kita dapat redha Allah. Dan yang keduanya, kita akan rasa tenang. Siapa tak solat rasa gelisah, mana tanda-tanda dia sedang solatnya diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Allah terima solat dia. Atau bila solat, ingat nak pergi sana, nak pergi sini, lepas ni ada itulah, ada ini. Artinya solat kita tu ada nilai di sisi Allah. Sebab tu syaitan sedang ganggu. Masa duduk saja tak teringat pula. Masa tengok TV tak teringat pula kepada benda tu. Benda ni tiba-tiba akad takbir, masa macam-macam. Nak masak itu, nak masak ini, nak makan apa lagi. Itu tanda-tanda solat kita diterima atau dinilai oleh Allah Ta'ala. Sebab tu syaitan ganggu. Gitu. InsyaAllah. Mudah-mudahan lah. Banyak tu kalau kita nak bincang, mendapat redha Allah. Tapi yang paling penting, kita tunaikan tanggungjawab kita sesama manusia, insyaAllah. Jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Okey. Cikgu-cikgu ada lagi tak pertanyaan? Zu tu. Macam nak cakap angat-angat ke? Ya, Azul. Gerak mulut tu. Kenapa dia gambar? Kak Latifah ada? Wan Latifah? Ada sikit. Ya, Kak Bang. Ustaz. Ya, saya. Dengar tak Ustaz? Dengar Kak Pang yang baik hati, kita dengar. Ustaz nak tanya. Tadi Ustaz ada sebut bila Ustaz memberi sumbangan, Ustaz niat zakat. Betul? Ya. Jadi akan nak tanya, kalau kita niat, orang tu tak tahu pun kata kita nak bagi zakat kat dia tu, boleh ke macam tu? Boleh, tak ada masalah. Kita semata-mata tahu ya. Kita aja. Ya, tak payah. Misal contoh katalah ada orang ni berurusan dengan bank mana-mana kan. Yang ada kan yang jemput dia panggil bunga tu kan. Yang tu jangan beritahu kan, ni ambil lah ni duit ni, saya nak cucikan duit kotor ni. Jangan cakap gitu. Beri ke dia sebab duit itu untuk orang miskin. Tak payah cakap gitu. Sama juga dengan zakat tadi. Kita tak perlu beritahu ni zakat saya. Tak payah. Zakat fitrah pun tak perlu sebut. Zakat. Gitulah ambil duit. Tak payah. Hanya kita dengan Allah saja. Hanya kita dengan Allah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Itu saja. Sama-sama. Kalau kita tak sempat baca sih, benda. Okey, Kak Tun. Kak Norita kata kalau kita niat zakat, beri duit pada seseorang, maksudnya zakat itu zakat untuk tahun tersebut lah kan Ustaz? Tak kira lah. Kalau kita niat untuk tahun tu kalau kita dah selalu beri zakat, kalau lebih dia zakat tu dia panggil apa? Carry forward lah. Untuk tahun depan. Zakat fitrah ke apa Ustaz? Zakat lain lah. Zakat fitrah untuk bulan tahun tu je. Selalu sangat keimanan dan keinsapan kita ni turun naik. Kejap rasa sedar, kejap macam lupa daratan, lupa tentang dosa-dosa. Nak pula dosa mengumpat membawang ni. Macam mana kita nak istiqamah? Maksudnya istiqamah dalam meninggalkan dosa-dosa lah. Lagi-lagi dosa-dosa mengumpat membawang. Sebenarnya soalan itu menggambarkan, soalan Kak Antun ni menggambarkan soalan taubat. Itu yang mudahnya. Sudah menggambarkan taubat itu, soalan itu. Dan sudah menggambarkan usaha untuk menjadi orang yang baik. Dan sudah menggambarkan dalam usaha untuk menjauhi benda itu. Dan sudah menggambarkan istiqamah. Yang untuk istiqamah, jangan duduk dalam suasana pembawangan. Gitu. Ada aja jenis-jenis, ada unsur-unsur pembawangan, belah. Hijrah, pindah. Bukan pelarian, pindah. Hijrah, jangan duduk dalam kawasan tu. Kalau tahu dah member tu jenis macam tu, jenis suka membawa, kita dulu keluarkan benda-benda jenis supaya dia tak ada modal nak membawa. Contohnya soal-soal
tanya soal hukum hakam ke, tanya soal rumah tangga, apa, kesihatan anak ke, suami, apa sebagainya. Supaya tak ada peluang untuk membawang. Untuk istiqamah, jauhkan daripada kawasan pembawangan. Sebagaimana yang berlaku pada seorang hamba Allah sebelum zaman Nabi kan. Semua ni cerita orang dah tahu dah. Dia dah bunuh 99 orang. Kemudian dia datang pada seorang ulama tanya, saya nak taubat ni boleh tak? Tapi saya dah bunuh 99 orang. Kata ustaz tu, awak ni teruk. Allah tak terima dah taubat awak. Dia bunuh ustaz tu cukup 100. Dia pergi ke ustaz lain, ulama lain, dia tanya, boleh tak saya nak taubat? Kata dia, boleh. Walaupun kamu dah bunuh 100 orang. Dengan syarat kamu kena hijrah keluar daripada tempat tu. Jauhkan diri daripada kawasan yang menyebabkan kamu suka dengan nak membunuh tu. Itu kaedah dia. Jangan duduk setempat kalau kita nak beristiqamah dengan begitu. Wallahu a'lam. Tak. Bawang juga yang salah lah. Biasalah. Kalau setia, kita kan, kalau nak apa benda sebut, benda-benda memburuk, kita kata babi, kesian dia. Tak ada mengena dia. Tapi, Bawa tak betul pun dia marah ke babi. itulah apa ni, pembawangan dia. Cik Genarita. Ya, cuma nak di apa ni. Itulah Ustaz cakap, kalau kita solat awal waktu tu memang kita rasa masa tu panjang sangat. Iya. Kalau katalah tengah sibuk-sibuk tu lah, saya lah kan, tu lah teruk sangat lah kan. Kita solat ujung waktu rasa macam masa tu sekejap je. Betul lah, memang rasa macam tu. Lagi kalau hutang pun sama, kalau kita hutang kita bayar, kata kita pinjam duit kawan, kita bayar dengan cepat, kita rasa macam lapang dah ada kita. Lapang lah. Kita tangguh walaupun RM10, tangguh, rasa macam kat otak tu berat sangat nak fikirkan hutang. Sama juga dengan kalau kita maafkan orang. Kalau kata bergaduh sikit ke apa kan, tak kena, kalau kita maafkan orang tu rasa macam lapang, rasa macam selesa je. Iya, maafkan orang setiap kali nak solat, maafkan. Ustaz cakap pasal duit tu kan, bila kita sedekah pada adik-beradik, duit kan, tu lebih afdal kan. Ya. Tapi kadang-kadang duit ni adik-beradik pun boleh bergaduh juga Zan. Tak kira siapa. Batu antara batu yang paling bahaya dalam dunia ni, panggil batu pembunuh. Zee tahu batu apa? Batu api. Bukan. Panggil batu tara, batu sempadan. Tahu batu sempadan? Yang tanah kan ada batu sempadan tu. Yalah. Cuba alih yang tu. Mati. Ustaz dah cakap dari tu lupa. Ya. InsyaAllah. Ada lagi tak cikgu-cikgu nak sharekan? Ni ke Ustaz Azul ni. Ya. Dah suara. Okey. Ni isu zakat juga Ustaz. Ya, jadi zakat tadi macam yang Kak Pas cakap, memang Azul nak tanya soalan tu juga, tapi nak sambung sikit. Kan kita ada macam bentuk-bentuk yang kita boleh niat zakat. Lepas tu ada kita boleh niat hadiah, kita boleh niat sedekah. Jadi adakah hadiah dengan sedekah tu kita masuk dalam zakat juga ke Ustaz? Sebab tu saya kata tadi, kalau nak selamat, kita niat zakat semua. Kalau kita niat sedekah, dia tak jadi zakat. Okey. Jadi maksudnya sekarang ni kita ni, kalau kita nak bagi ke apa-apa, maksudnya kita kena niat zakat je lah. Macam tu je lah. Benar. Supaya, mana kalau lebih, alhamdulillah. Kalau kurang, tertampung. Gitu. Biasa kan kita kan suka bagi, kita ni sedekah kita cakap. Sedekah tapi ada kalau dua, dengan kata awal wajib tu sunat, sedekah wajib tu zakat. Okey. Sebut, sebab saya kata sebut umum. Mana kita dah sebut yang besar, yang kecil masuk sekali. Tapi kalau kita sebut yang kecil, dia tak masuk yang besar. Okey. Faham. Okey, cikgu mudah faham. Jadi maksudnya lepas ni kalau kita apa-apa kita nak bagi sumbangan, kita niat zakat terus lah. Zakat terus lah. Sedekah pun dia menyucikan hati juga kan? Ya, tapi dia tak akan melepas zakat kalau kita niat sedekah. Contohnya kita niat zakat, sedekah tu sedekah zakat. Lain. Jadi apa kelebihan?
Apa kelebihan zakat ataupun apa beza zakat dengan sedekah? Lain. Zakat kita diwajibkan mengeluarkannya kerana sesuatu perkara telah menepati syaratnya seperti haul, nisab dan sebagainya. Zakat kalau sedekah dia berdasarkan kepada kerelaan. Walaupun kita susah, kita boleh bersedekah. Tapi kalau zakat tu susah, zakat apa? Zakat air mata? Tak ada. Itu beza dia. Sedekah tu dia umum untuk orang miskin pun boleh. Sebab tu kan orang kata jangan tunggu kaya nak bersedekah. Tapi kena tunggu kaya kalau nak berzakat. Gitu. Tapi kalau Ustaz, ya. Ya. Dia Kak Rosnan ni Ustaz. Ya. Ustaz, kan kita nak bagi zakat tu ada golongan asnafnya kan? Ya. Tapi kena tengok tu juga kan Ustaz kan? Mestilah. Orang bagi sekitar nak bagi sedekah. Apa tengok asnaf. Apa bagi kat orang kaya? Sama. Sedekah. Zakat sama je. Ustaz, nak tanya lagi satu Ustaz. Ya. Solat yang bernilai tu kan? Solat yang bernilai kan? Jadi kita nak memang solat kita ni memang kata nak khusyuk sepenuhnya tu memang susah lah angkat takbir macam-macam cerita dia datang. Jadi kita nak macam mana Ustaz kita nak bagi dia betul-betul bernilai tu Ustaz? Nak betul-betul bernilai? Kalau betul-betul nak bernilai tak jadi orang. Kecuali Nabi SAW. Sayyidina Ali dalam riwayat pernah ni dia nak test dia ni. Dia nak test. Saya ingat Nabi nak beri hadiah jubah. Kalau siapa boleh khusyuk solat daripada awal sampai akhir, Nabi akan berikan jubah. So Sayyidina Ali pun kata saya boleh. Dia pun solat. Alhamdulillah. Tapi dekat nak beri salam dia kata apa? Dapat kat aku dah jubah ni sebab aku boleh khusyuk. Tak khusyuk juga akhirnya. Tak khusyuk. Dia bukan manusia. Kalau khusyuk bukan manusia. Betul. Sebab tu Nabi SAW ajar kan. Khusyuk ni bukan maksudnya kita pejam. Tak boleh solat pejam mata, tak boleh. Makruh. Tak boleh. Tapi tak boleh menjeling-jeling pula. Tak boleh. Sebab dia solat ni, solat dia bergantung kepada kita. Kemampuan kita. Kalau kita boleh berdiri, bangunlah. Kalau kita tak boleh berdiri, duduklah. Kalau kita rasa boleh bangun, dah kita duduk rasa boleh bangun pula, bangunlah pula. Jangan duduk sampai sudah. Gitu. So dia berkata pada nak kata sempurna tak sempurna tu hanya Allah yang tahu. Allah tidak melihat kepada khusyuk. Kalau Allah lihat pada khusyuk, tak ada harapan. Tak ada harapan siapa-siapa pun. Allah melihat kepada siapa yang bersungguh-sungguh untuk menunaikan solat itu. Lepas tu disebutkan iza qumtum ila solah qamu kusala. Orang munafik ni bila dipanggil solat dia bangun dan keadaan malas-malas. Malas. Itu munafik, tanda-tanda munafik. Lepas tu solat ini dia suatu kefarduan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala melihat kepada kemampuan. Lepas tu Nabi kalau solat kan, ada pernah Nabi solat, Nabi buat macam ni. Lepas tu Nabi buat macam tu. Macam pegang benda. Lepas tu Nabi lepas. Lepas solat sahabat tengok. Sahabat tanya, kenapa macam tu? Yang ada depan lah. Artinya sahabat tengok Nabi buat apa ni. Memang kena tengok Nabi solat. Lepas tu Nabi sebut, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ni adalah, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Kalau sahabat tak tengok Nabi solat, nak ikut, tunduk. Nak tengok macam Nabi solat. Tu. Jadi, sahabat tanya, kenapa Nabi buat begitu tu? Kamu dah macam memegang sesuatu. Nabi kata, tadi syaitan datang untuk mengganggu aku solat. Kemudian aku pegang leher dia. Sampai lidah dia tu keluar. Sampai keluar air liur. Dingin tangan Nabi. Nabi lepas. Nabi kata, kalau tidak aku teringat pada doa Nabi Musa, aku pegang, lepas ni aku nak ikat di tiang masjid Madinah, biar budak-budak tengok, budak-budak baling dengan batu. Tapi aku teringat pada doa saudaraku Nabi Sulaiman, maka aku lepaskan dia. Gitu. Lepas tu bila solat kan, orang lalu kita kena tahan. Orang lalu dekat sangat kita kan, kata dia tak perasan, kita kena tahan. Jangan pula kalau orang solat, orang lalu kita solat, orang lalu depan kita ataupun orang solat kita lalu depan ke dia lalu tangan, kita pun shake hand. Tak boleh. Itu lauk lah cerita orang lauk. Orang tahan lalu dia salam. Dia banyak-banyak keadaan. Yang penting tunaikan perintah Allah solat itu. Sebab itu solat rukun khusyuk tidak jadi rukun. Kalau solat salah satu rukunnya adalah khusyuk, Assalamualaikum. Tak ada orang solat.
Sebab tu lepas kata, buat apa solat kalau tak khusyuk? Maka kita tanya dia pula, bila nak khusyuk kalau tak solat? Kan dia kata kan, kalau kita tak khusyuk, kita tak solat. Kan? Allah sebut dalam Quran kan, wailul musallin tu, celaka orang yang solat tu. Ya. Alladhina fi salatihim khashi'un tu, yang tak khusyuk solat. Dia pun buat kesimpulan. Baik tak solat kalau tak khusyuk. Baru kita tanya lah dia, bila khusyuk kalau tak solat? Sambil makan nasi. Khusyuk ni, khusyuk dia datang nak solat. Tak boleh. Dengan gunakan Quran. Dengan guna wahyu. Okay, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Boleh tu solat tepi sungai tu belakang rumah tu. Tenang, damai. Mancing-mancing lagi. Okay, Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Tapi Zat, walau macam mana pun kita kena berusaha je untuk khusyuk tu kan. Mesti. Antaranya tempat. Tempat kena selesa. Keadaan tenang. Bau kena wangi. Hati tenang. Jangan gopoh-gopoh. Lepas tu kalau ada makanan, makan dulu. Tapi jangan setiap kali nak solat, suruh bini dah makan lah. Setiap kali nak solat, bila nak solat lah. Asyik makan aja. Gitu. Kaedah tu. Dia ada kaedah lah. Ada kaedah dia. Tu Cikgu Nurita tanya apa tu, Zik? Ini tadi daripada zakat tadi Kak Rosna dah tanya tadi. Kalau zakat memang kena beri pada orang yang betul-betul susah lah. Jangan beri kat orang kaya. Tidak semestinya kaya. Kadang-kadang Ibnu Sabil boleh juga kan. Orang pergi berjuang. Walaupun dia kaya boleh terima zakat. Walaupun dia kaya. Sebab dia pergi berjuang. Boleh juga. Orang belajar boleh terima zakat. Walaupun dia anak orang kaya. Sebab dia belajar. Gitu. Mudah-mudahan. Untuk beri motivasi pada anak-anak kita yang belajar. Ada anak-anak orang Islam yang belajar. Mudah-mudahan. Okay, ada lagi cikgu. Wah, ini Alhamdulillah. Banyak pertanyaan Ustaz. Kumpulan semalam. Semalam nak cepat. Semalam nak cepat. Kumpul yang semalam ni. Ada lagi cikgu. Ada lagi cikgu-cikgu. Kak Wan. Cikgu Nurlian. Dah kena sebut nama macam dalam kelas juga. Okay, kalau tak ada Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lana dhunubana wa walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Ni ada ke tu ni? Zan ni ada tadi. Mana Zan ni tadi? Tu bit awal dah. Cari duit Dah habis dah. Ya, habis dah. Okay, cikgu-cikgu. Terima kasih sama-sama. Okey. InsyaAllah minggu depan kita sambung. Kita cuba lagi minggu depan insyaAllah. Surah Al-Ghashiyah, betul tak? Okey, insyaAllah minggu depan insyaAllah Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah. InsyaAllah. Jumpa lagi. Okay Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.